الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya adanya hidup yang kekal abadi selepas mati, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farhatani, farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Allah dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, 12 hari bulan Syaban, kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam siri beberapa kuliah saya di sini. Malam ini kita membicarakan lebih awal sikit perkara yang berkait dengan menyambut ketibaan Ramadan, yang beberapa hari lagi, minggu lagi, kita akan semua berpuasa. Marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan panjangkanlah umur kami, sampaikanlah kami sehingga masuk bulan Ramadan al-Mubarak. Bukan sahaja kita berdoa supaya panjang umur, kita juga berdoa kepada Allah supaya sihat tubuh badan. Bukan sahaja sihat tubuh badan, kita juga berdoa kepada Allah supaya Allah memberi pertolongan dan kekuatan kepada kita untuk kita menunaikan puasa, qiyamul lail, dan mengerjakan amal-amal soleh dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk berzikir mengingatimu, bersyukur kepadamu, dan sebaik-baik ibadat kepadamu. Itulah doa kita sepanjang masa. Moga-moga kita semua panjang umur dan sempat kita masuk dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Itu satu. Dua, menyambut ketibaan Ramadan ini kita kena belajar, bertafakuh. Kerana kita tidak mahu bila kita masuk dalam bulan Ramadan dengan berbagai-bagai amal ibadat yang ada dalam bulan Ramadan itu, yang dijanjikan dengan berbagai-bagai kelebihan. Di antaranya puasa,
qiyamul lail, tilawatul Quran, sedekahnya, zikirnya, doanya, istighfarnya, macam-macam amalan yang ada. Apa yang kita mahu ialah supaya amal yang kita tunaikan itu adalah amal yang sah dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab disebut kepada kita mengenai tanda-tanda hati yang sejahtera dan hati yang bersih. Hati yang saya selalu sebut pada tuan-tuan, untuk diri saya sendiri dan diri sahabat-sahabat sekalian, hati yang sejahtera, hati yang layak untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang selalu kita baca. Sebab kita tak ada lain. Inilah tujuan kita, nak kembali kepada yang satu. Siapa dia? Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda, oleh anak pinak penyokong ahli yang ramai, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang bersih. Dalam kitab ini dia membicarakan tanda-tanda hati yang sakit, tanda-tanda hati yang sihat. Dalam kitab tasawuf berkait dengan soal hati. Di antara tanda-tanda hati yang sakit kita tinggal, supaya kita tak panjang malam ni. Kita terus kepada hati yang sihat. Tanda-tanda hati yang salim, yang sejahtera, hati yang sihat. Ini kita nak ambil untuk kita. Yang pertama, hati yang sejahtera, tandanya yang pertama ialah cintakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang paling dia sayang, yang dia kasih malaikat Allah. Bila dia kasih, dia akan sebut, dia akan sebut, dia akan sebut. Sebut apa dia? Dia akan zikrullah, ingat kepada Allah. Dua, hati yang sihat ialah hati yang sentiasa menyedarkan tuannya supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mati bertemu Allah. Makna matilah kita sebelum kita mati. Sebelum kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengajar kita supaya hati ini sentiasa kembali kepada Allah, bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh hidupnya tidak ada kehidupan, tidak ada kejayaan, tidak ada kenikmatan, tidak ada keseronokan kecuali satu, iaitulah redha Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang sejahtera. Apa-apa dia, hati itu menyedarkan kita untuk kembali kepada Allah, dan apa-apa kita buat mencari redha Allah. Dua. Tiga. Tuan-tuan dengar ke tak ni? Senyap je, risau macam kelas subuh pula. Tiga. Saya memang letih sikit petang ni. Di antara tanda hati yang sihat, jasad suka berbakti dan berkhidmat kepada Allah tanpa rasa jemu di hati. Jasad kita boleh jadi
mulut kita berzikir, boleh jadi mata kita sanggup bercengkam mata, boleh jadi kaki kita macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi salat sehingga bengkak-bengkak kakinya kerana lamanya berdiri. Hati yang sejahtera itu ialah hati yang jasad dia suka berbakti dan berkhidmat kepada Allah. Sekalipun letih, sekalipun mengantuk, sekalipun sakit sebagainya, dia tetap mahu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ada kaitan dengan bulan Ramadan yang bakal tiba nanti. Lapar pun tak apalah, untuk dia berkhidmat kepada Allah, perut sanggup lapar. 4. Antara tanda hati yang sihat ialah seseorang itu amat menjaga waktu. Waktu tu warna apa? Waktu tu. Dah cantik dah kita punya apa nama alat kita ni. Dia rosak satu je, wire ni je rosak sebenarnya. Bukan itu rosak, dah cantik dah. Menjaga waktu dan hartanya. Dua benda. Satu, dia jaga waktu. Lagi satu, dia jaga hartanya. Dua-dua tidak membazirkan. Bukan sahaja tidak membazir harta, bahkan tidak membazir waktu. Waktunya senantiasa dia pastikan. Kalau kita lah senantiasa sembahyang berjamaah, saban masa dia solat berjamaah. Amal-amal yang dia nak laksanakan dalam bulan Ramadan ni, saya sebut. Dia jaga masa dia, dia jaga hartanya. Tidak dibazirkan. Semuanya dibuat mengikut ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Ini yang jadi poin besar kita ni. Antara tanda hati yang sejahtera, hati yang bersih, ialah perhatiannya terhadap kesahihan dan penerimaan Allah terhadap amalannya lebih diutamakan dari amalan itu sendiri. Hak ni yang paling kita nak sebut malam ini. Apa dia? Antara tanda sihat dan bersihnya hati seseorang, dan memang hati kita tak bersih, kita tahu, saya pun tahu, tuan-tuan pun tahu, tapi kita usaha juga ke arah itu. Sepaling tidak kita tak ada nafsu ammaratun bisu. Naik lagi satu tingkat, nafsul lawamah, jiwa yang melaknat tuannya, yang melakukan kedurhakaan kepada Allah. Kita nak cuba lagi. Kalau dapat biar naik sampai kepada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, diri yang tenang, hati yang tenang. Cuma di sini dia guna istilah hati yang sihat, yang sejahtera. Memang kita nak arah itu. Antara tanda hati yang sejahtera sihat ialah perhatiannya terhadap kesahihan, sahnya, dan penerimaan Allah terhadap amalannya lebih diutamakan dari amalan itu sendiri. Sahabat sekalian, kita banyak beramal. Solat kita, solat fardu, solat sunat, baca Quran, qiyamul lail, lagi apa dia? Zikrullahnya, bersedekahnya, bergotong royongnya, tolong orang banjirnya, tolong itu, tolong ini, semua tu amal. Ada tak dalam kepala kita ni bahawa apa yang kita buat itu sah? Agak-agak Allah sah tak solat kita? Agak-agaknya sah tak kita punya bacaan kita sahih? Tadi saya dengar jauh-jauh, tak apa nama ustaz saya tak tahu. Rasanya dia duduk mengajar kaf ha ya ain sad. Betul? Mana Tuan Haji Halim tadi? Mana Haji Halim? Al-Aceh, dia orang Aceh. Bagus, saya dengar jauh-jauh je, nak duduk segan.
Duduk jauh-jauh je. Dengar je. Sambil lalu dengar. Saya pun dulu tak betul. Dulu pun tak tahu rupanya. Di tengah-tengah huruf tu, kaf, ha, ya, ain, sad tu, rupanya ada ikhfa. Manalah kita tahu, kita tak belajar. Kan? Kaf, ha, ya, ain, sad. Ada ikhfa. Bila tahu? Dah 20 tahun baru tahu. Bayangkan, saya lah tuan-tuan mungkin 12 tahun tahu dah. 20 tahun baru tahu. La ilaha illallah. Selama ni baca Quran ikut suka kita je. Allah. Sah bacaan kita, sahih betul. Tu satu. Lagi satu, Allah Ta'ala terima ke tidak? Kalau kita solat, sah tidak solat kita? Allah terima ke tidak? Dua. Kalau kita berpuasa, sah tak puasa kita? Satu. Allah terima tak puasa kita? Dua. Dia nak dua-dua sekali. Yang diambil kira bukan banyaknya amalan, tetapi keelokan amalan dan penjagaannya dari perkara-perkara yang merosakkannya. Sama ada rosak dari segi zahirnya, dengan maksud tidak sah amal yang kita buat itu. Salat kita tidak sah. Puasa kita tidak sah. Tawaf kita tidak sah. Ataupun lagi satu, rasaknya itu kerana apa? Dalaman diri kita yang tidak betul. Ada je benda yang tak betul dalam diri kita. Boleh jadi ianya adalah riak, menunjuk-nunjuk. Boleh jadi ianya adalah takabur, sombong. Boleh jadi ianya ujub, hairan diri. Boleh jadi ianya sum'ah, memperdengar-dengarkan amalan kita. Habis rosak. Boleh jadi di situ adanya hubur riyasah, kegilaan untuk menjadi ketua hati itu. Jangan tuan-tuan. Dia membatalkan, merosakkan kita punya amal kita. Makna pahala tak dapat. Kerana itu, kata tuan kitab ini, bukan kitab saya, kitab orang. Kerana itu, kata dia, orang yang bersih hatinya, ataupun orang yang menuju ke arah itu, sentiasa menjaga keikhlasan dan ikutan kepada as-sunnah. Keikhlasan batin dia, as-sunnah itu zahirnya dalam setiap amalannya, kerana dia mengetahui bahawa tanpa keikhlasan dan tanpa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah. Itu dia. Kerana kalau tanpa keikhlasan, Allah tak terima apa jua amal kita. Baik amal kebaikan, amal kebajikan, amal ibadat. Allah tak terima. Baik kebajikan dari segi kita buat gotong royong ke apa, Tuhan tak terima. Lagi satu, tanpa mengikut petunjuk, yakni syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan risalah ini, bila dia kata bagaimana kita nak menyambut ketibaan Ramadan ini, yang pertama dia ajar kita supaya berdoa. Ini nombor satu ni, clear. Hak nombor dua ni. Yang kedua, dia kata untuk kita menyambut ketibaan Ramadan ini, kita hendaklah bertafaqquh, kita hendaklah belajar. Supaya apa? Apa yang kita tunaikan itu memang mengikut begitu pula mengenai petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dia nak amal kita itu bukan sahaja ikhlas, bawah sekali itu. Bawah sekali. Tuan-tuan nampak tak? Ada yang tunduk ke bawah. Tak tahu apa sebab dia, ada benda hilang agaknya.
Bawah sekali tu. Bukan tunduk ke bawah ni. Bawah saya punya skrin tu. Tuan-tuan tunduk cari benda hilang kat bawah tu. Sesungguhnya syarat diterima amal ialah ikhlas dan betul ikut syariat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, dia kata syurut kamilan maqbulan, diterima sepenuhnya. Satu, ikhlas. Lepas ni saya sebut bab ikhlas, ada kaitan dengan kita. Yang kedua, betul ikut syariat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita nak buat ustaz? Saya pergi dulu. Sebab benda ni kita nak buat, bukan orang lain. Kita ambil amal apa yang kita nak buat ini. Apa yang kita nak buat. Yang kita nak buat ini. Mana duduk dia pula? Hilanglah. Dah hilang. Kacau. Apa yang kita nak buat? Yang kita nak buat itu ialah berkait dengan amalan-amalan yang kita nak buat. Khususnya kita nak mulakannya dalam bulan Sya'ban. Satu tadi dia sebut kepada kita, yang pertama tadi dia sebut kepada kita, yang pertama tadi dia kata kena berdoa. Okey, clear. Yang kedua bertafakuh, yang ni saya akan sambung lagi sikit. Yang ketiga, dia mengajar kita supaya dalam kita nak menyambut ketibaan Ramadan itu, kita pastikan membersih diri kita, kebersihan maknawi. Maksud apa dia? Menyediakan bekas hati kita yang bersih daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena bersih diri. Bagaimana kita berpuasa Ramadan dalam keadaan kita berbuka dengan sesuatu yang haram? Makanya sebelum masuk Ramadan itu kena kasih clear dulu. Bagaimana kita berbuka dengan yang haram? Bukan maksud buka dengan yang haram tu babi duduk atas meja. Ni babi berbuka, bukan begitu. Dengan yang haram, sumber yang haram. Sumber yang haram, rezeki yang haram. Boleh jadi aklur riba, hasil riba. Boleh jadi aklul malil yatim, makan harta anak yatim. Boleh jadi aklur riswah, masuk dalam satu bulan yang menjanjikan keampunan dosa Allah Subhanahu wa taala. Macam mana awak puasa? Masih bergelombang dengan dosa dan maksiat. Benda-benda yang haram, makan yang haram. Ramai orang solat, tapi dia tak sanggup membebaskan diri daripada keseronokan kemauan hidup. Tak bolehlah saya. Kalau saya tak dapat belilah kereta ni, saya rasa. Maka dengan mudahnya dia buat pinjaman riba. Orang tak sanggup. Jadi dia solat, bukan tak solat. Dia puasa, bukan tak puasa. Tapi untuk dia membebaskan diri daripada riba, nak membebaskan rasuah, tak ada. Sembahyang tak tinggal. Solat dia tak tinggal. Tapi jadilah. Dia tak boleh. Solat yang dia ada tu tak mampu meninggalkan riba, meninggalkan rasuah. Kerana apa dia? Kerana dalam perut itu ada benda besar lagi. Hubbul mal, gila tamak pada harta benda. Hati dia itulah. Jadi ini kena bersih dulu. Termasuk yang keempat ini, dia minta supaya kita suka tak suka kena mulakan dengan puasa sunat bulan Sya'ban. Cuba angkat tangan yang tak payah angkat tangan lah, menyusah aja. Cuba angkat tangan dalam hati. Saya belum memulakan ustaz. Pasal kita tak sanggup tadi.
hati yang bersih tadi itu, yang sejahtera tadi, jasadnya sanggup susah kerana apa dia? Semata-mata kerana Allah. Nabi solat sampai bengkak-bengkak kaki, kita tak sampai, tidur bengkak-bengkak mata ada. Kan? Kita tak sanggup lapar. Tak sanggup lapar kita. Maka mesti mulakan menghadapi Ramadan ini, sebab tajuk kita berkait dengan menyambut Ramadan nak tiba ni, preparation kita, persiapan kita, apa dia? Kena puasa sunat bulan Syaban. Jangan tunggu selepas 15, sebelum. Besok berapa? 12, 11, 13 dah. Cepat benar saya kira baru 12. Tak apalah. Sesiapa yang tak pernah puasa sunat selepas 15 Syakban, dia dilarang berpuasa. Khususnya dalam hadis menyebut dilarang berpuasa sehari 2 hari sebelum Ramadan, kecuali yang pernah berpuasa sunat sebelum itu. Jadi sahabat sekalian, kena fikir macam mana kita nak anjurkan puasa sunat ramai-ramai. Saya tengok dekat di Kampung Jawa Kolej Islam Kelang, Kampung Jawa, suka sangat. Kalau akhir bulan Syaban bukan puasa, dia suruh pergi makan. Kita budak-budak memang suka pergi makan waktu tu. Tidak budak jugalah. 16 tahun, 17 tahun, suka sangat. Hak yang pergi makan siapa? Kamilah, geng surau. Orang lain tak pergi ke surau. Hak geng surau sukalah, kenyang geng surau. Geng Haji Hilmi, Haji Halim, macam itulah. Sahabat sekalian, daripada, maaf sebut yang salah faham ni, daripada tuan-tuan jemput orang pergi jamuan kerana tahlil arwah itu ataupun doa selamat, sangatlah baik duit yang tuan-tuan nak buat itu anjurkan puasa sunat. Dan duit itu gunakan untuk orang berbuka puasa. Wah, besar pahala tuan-tuan. Pahalanya besar. Hari Isnin ini, 1 hari bulan 6, kita akan berpuasa ramai-ramai, puasa sunat bulan Syaban, dan kita berbuka ramai-ramai. Sponsornya ialah sekian. Katalah begitu. Sangat cantik tuan-tuan. Siapa nak puasa hari Isnin ni angkat tangan? Tak, kita kena mula. Boleh je tuan-tuan pakat saya sebut tak jadi. Kalau kampung saya jadi. Kalau tempat saya jadi, syarat saya adalah. Kalau saya tak ada, tak boleh jadi juga nampaknya. Kena ada. Pakat Tuan Haji Hilmi ke, Dr. Fuad ke bangun bercakap, Tuan Haji Halim ke, siapa ke bangun. Tuan-tuan, surau kita Ar-Rahmah pada hari Isnin ini, kita isytiharkan puasa sunat bulan Syakban ramai-ramai. Kita ambil masa sikit, lepas azan kita berbuka sekejap. Tak salah makan nasi, makan ringan-ringan sudahlah, bawa kuih kerma masing-masing. Dah berbuka, kita pun masuk, boleh sembahyang maghrib lah. Lebih baik tuan-tuan sekalian, lebih baik. Usahakan ini. Kalau kita tak boleh dapat ni tuan-tuan, ni antara sunnah Nabi yang besar. Termasuk dia kata yang kelima, kita mulakan dengan berbagai-bagai upacara ibadah yang kita lakukan. Al-Quran. Ada satu masjid nama Fastabiqul Khairat. Tak tahu? Orang Shah Alam tak tahu. Lebih kurang dalam 7 km dari sini, lebih kurang. Nama masjid tu Fastabiqul Khairat. Exit je tol tu, nama masjid tu ada. Fastabiqul Khairat. Saya pun nampak hari ni. Dulu tak nampak. Bersedekah, zikir dan juga penyucian jiwa. Okey. Saya nak pergi kepada ibadat-ibadat yang kita nak buat. Kalau tidak, kita tak dapat. Dan benda ni nak mula dalam bulan Ramadan, bulan Syaban ini. 1, solat.
Solat ini dimulakan dengan solat sunat rawatib yang muakkadah, yang dituntut. Boleh dikatakan hampir-hampir Nabi tak tinggal untuk buat ini. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Disebut juga sunat fajar. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak. Berapa jumlah tu? Jumlah tu 12. Saya baca tadi 10 je. Mengambil kira dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang sembahyang sunat 12 rakaat, maka dibina baginya sebuah rumah mahligai di syurga. Dia buat 12 rakaat. Yang ni Nabi tak tinggal. 1, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. Berapa dah? 4. 2 rakaat selepas zuhur. Berapa? 6. 2 rakaat selepas maghrib. 8. 2 rakaat selepas isyak. 10. Lagi 2 itu ialah 2 rakaat lagi ialah sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu ada 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam-salam. Dia adalah muakkadah. Solat sunat rawatib yang mengiringi solat fardu kita, sama ada sebelum ataupun selepas, yang muakkadah. Sebelum zuhur ni 2, berapa? 4. Sahabat tengok tak ujian Allah hidup kita. Yang ni mudah terlepas, betul tak? Mana yang tuan-tuan mudah terlepas dalam banyak-banyak tu? Yang mudah terlepas. Hak selepas payah terlepas. Lepas zuhur panjang, lepas maghrib panjang, lepas isyak lagi panjang. Yang agak mudah terlepas ni 2 rakaat sebelum zuhur, tambah lagi 2 rakaat. Masa itulah nak pergi makan tengah hari. Waktulah nak tidur sekejap sebelum zuhur. Waktulah kita dengar orang azan baru nak bangun tidur. Betul tak? Jadi ujian. Jadi di situ sebelum ni ada berapa? Ada 4. Kalau begitu, ini. Yang ni orang surau masjid kena tahu. Maka berilah sedikit masa untuk waktu zuhur. Sikit masa yang lebih untuk apa dia? Untuk ditunaikan 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur. Bukan sebelum waktu zuhur, sebelum kita solat zuhur tadi. Ini kerjasama kena ada. Kalau tidak kan dia sibuk pula nak qamat. Masalah juga. Saya pernah kena begitu. Alah, kacau betul. Kita nak target dapat satu mahligai di syurga Allah tiap-tiap hari 100 hari 100 buah. Tuan-tuan nak sewa bolehlah. Dan ini kita mencari, sebab tu kita sebut tadi, kita nak mencari sebanyak mungkin peluang ini, dan dimulakan dalam bulan Syaban ini. Adapun sebelum maghrib, dia tidaklah muakkadah. Tapi saya duk perhati tadi, datang seorang sebelum maghrib semayang. Masuk lagi seorang semayang. Masuk lagi seorang semayang. Aku kata tak qamat hari ni. Masalah apa? Wallahu a'lam, kadang-kadang tak tahulah dia semayang atas masjid ke buat. Nak ceritanya sebelum maghrib itu tidak muakkadah. Tidak muakkadah. Bahkan disebut di antara semayang sunat yang paling ringan ialah sebelum maghrib. Okey, selesai sini. Berapa semua? 12. Lagi sikit. Solat sunat nawafil. Nawafil ini kadang-kadang dipanggil tatawu'an.
2 rakaat duha. 2 rakaat. Sebaik-baiknya 4. Sepanjang-panjangnya 8. Usahakan sedaya upaya kita tidak meninggalkan solat sunat duha. Bila nak mula? Bulan Syakban kita dah mula. Sekarang 7.30 dah boleh semayang sunat duha. Dah boleh dah. Bawalah sampai pukul 12. Cari masa kita sahabat sekalian. Semayanglah sunat duha. 2 rakaat paling tidak. Malamnya pula 2 rakaat tahajud. 2 rakaat tahajud paling kurang. Boleh tanah sunat taubat lagi. Sebelum kita makan sahur, tunaikan solat tu dulu. Solat sunat tahajud. Buat 2 rakaat. Bangun awal sikit sebelum kita makan sahur. Kerana sahur itu disunatkan, ditakhirkan kita makan sahur. Kemudian, yang ini terpulanglah. Tapi yang paling baik, akhir itu ialah bukan selepas tarawih. Habis tarawih, berhenti tarawih itu, balik rumah masing-masing. Tidur, bangun malam itu, jadikan solat witir sebagai solat penutup kita punya solat malam kita. 3 rakaat witir. Okey, selesai. Bawah lagi, puasa. Buatlah puasa sunat bulan Syakban. Yang ada qada, selesaikan qada. Yang ada nazar, tunaikan nazar. Yang ada puasa kafarah, selesaikan. Kita semua tak ada tu yang ni. Puasa sunat bulan Syakban. Usahakan sedaya upaya. Turun lagi ke bawah. Zikrullah. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Dia nak yang tu lah orang sini. Takbir. Allahu Akbar. Kemudian lagi tahlil. La ilaha illallah. Lagi besar apa dia? Baca Al-Quran. Baca Quran itu sahabat sekalian, ianya adalah zikrullah yang paling baik. Tapi kena ikut peraturan yang tadi. Mesti sahih dan hati kita mesti ikhlas. Mesti sahih dan ikhlas. Macam mana? Bila kita baca Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil. Bitajwid. Baca Quran sunat je, tapi bila nak baca Quran, hukum belajar tajwid wajib. Saya angkat tangan kepada orang-orang muda tadi, ada lebih kurang dalam 10 orang muda. Umur dalam 26 tahun, 62 tahun. Umur dia orang tadi 65 tahun, sekitar itulah. Belajar Al-Quran, bagus. Cantik sangat. Suka saya tengok orang belajar ni, bagus. Sebab kalau kita tamak nak pahala, hanya nak khatam Quran. Kita hanya nak khatam Quran je. Macam mana? Kita hanya kira nak khatam Quran. Kita tak kisah apa yang kita baca itu betul ke tak betul. Kita hanya kira nak khatam Quran. Ni silap. Meletakkan baca Al-Quran hanya nak khatam Quran, silap. Itu sebab Tuan Risalah ini sebut pada kita apa dia? Kena tafaqquh. Kena belajar. Kena belajar. Kalau tidak, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Berapa ramai yang baca Quran, Quran laknat dia. Kerana dia baca Quran tak betul. Belum lagi, dia baca Quran tapi tak ikut isi kandungan Al-Quran. Ini baca Quran tak ikut hukum dia. Tajwid tak ikut. Lagi Ustaz, barang diingat orang yang membaca Al-Quran ini, sahabat sekalian, pastikan tidak mengganggu orang yang sedang solat. Macam mana kita nak buat ni?
Saya duk risau tuan-tuan pasal kita rasa tak berdosa. Itu saya duk risaunya. Orang sedang solat, tak kira solat sunat ke ataupun dia masbuk datang kemudian, kita dekat dengan dia baca Quran kuat-kuat. Kita berdosa ganggu dia sedang solat. Sebab solat itu zikir yang paling besar. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sembahyang kata Allah untuk ingat pada aku. Solatlah yang paling besar untuk ingat pada Allah. Jadi kalau kita zikir baca Quran lagi kecil. Kalau kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar lagi kecil. Maka sahabat sekalian, pastikan adab ini kita jaga. Apa dia? Kalau ada orang yang sedang solat, jangan sekali-kali kita mengangkat suara dalam membaca Al-Quran. Kita tadarus ramai-ramai Ustaz. Ya, kita bukan sedang belajar. Kita bukan sedang belajar berzikir. Bukan. Kita dah lama dah tahu dah. Mula-mula astaghfirullahalazim. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita dah belajar. Allahumma antas salam. Baca Fatihah, baca ayat kursi. Kita dah tasbih subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar. Kita dah tahu dah. Maka jaga suara kita jangan sampai mengganggu orang yang sedang solat. Kita nak pahala, tapi kita buat dosa. Kenapa dia? Mengganggu orang yang sedang solat. Jangan pula tuan-tuan sebut kat saya, Ustaz, saya tengok banyak imam-imam masjid besar di Malaysia ni, saya tengok okey je berdaun. Terpulanglah. Saya hanya menyebut itulah. Biasanya orang sebut begini, kalau ada orang sedang solat, maka jangan baca Quran. Banyak dah. Kadang-kadang imam tu sendiri sebut, begitu. Tapi imam tu sendiri, waktu dia wirid solat, dia pula terlupa. Apa dia? Dia sedang mengganggu orang yang sedang solat. Kan saya dah sebut dulu, masjid surau ini adalah the silent apa? Silent zone. Kawasan senyap. Macam kita semayang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengar telinga kita. Hak imam lain lah. Kan? Tak begitu kita diajar. Kan begitu? Maka begitulah luar dari. Jangan solat tepi dinding. Ini musim kita nak beribadat pada Allah. Musim orang banyak sembahyang. Musim orang banyak berzikir. Musim banyak orang baca Quran. Tapi adab-adab ini kena jaga. Pasal kita tak nak mengganggu orang yang sedang solat. Atau begitulah sebaliknya, sahabat sekalian. Yang lain tu apa dia? Amal-amal yang baik. Banyak hari ni saya tak sempat siap lagi. Amal-amal yang baik ni saya buat yang paling rendah Nabi sebut. Apa dia? Amal-amal kebaikan yang kita nak buat itu paling rendah. Ialah Nabi kata, imatatul adha ala tariq. Kita buang benda-benda yang menyakitkan manusia tengah jalan. Ada duri ke ada apa, kita sepak ke tepi je. Contoh. Itu yang paling rendah. Maknanya banyak sangat amal-amal ibadat yang kita boleh lakukan. Kesimpulan pada bahagian ini apa dia? Yang kita nak sebut, bahawa apa sahaja yang kita nak lakukan berkait dengan puasa, termasuklah ibadat, solat, segala benda, pastikan yang pertama kita lakukan dia ikhlas kerana Allah. Yang kedua, apa yang kita lakukan itu betul mengikut syariat. Kalau kita nak solat, biarlah solat kita betul caranya. Ada tamakninah bila rakaat, bila i'tidal, bila sujud. Bila kita nak solat, kita kena bersih daripada hadas kecil. Yakni kita kena ada wuduk.
pastikan kita ambil wuduk yang betul dan sempurna. Itu sebab tuan kitab tadi sebut kepada kita apa dia? Tuan kitab tadi, ya, saya nak ulang balik dan habislah. Antara tanda sihat dan bersihnya hati seseorang, orang yang nak menuju kepada Allah ini, perhatiannya terhadap kesahihan, sahnya, dan penerimaan Allah terhadap amalannya lebih diutamakan dari amalan itu sendiri. Kita kena tanya diri kita, sah ke tidak amalan aku ini? Betul ke tidak bacaan Al-Quran aku ini? Allah Ta'ala terima tak solat aku ini? Allah Ta'ala terima tidak sedekah aku ini? Berkait dengan apa? Satu, kita kena menjaga keikhlasan hati kita. Dua, kita hendaklah ikutan kepada as-sunnah, syariat perjalanan zahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat sekalian, saya sengaja nak baca hadis ini. Hadis yang ada kaitan dengan kita. Saya tak kata kita terlibat. Hadis yang menyebut bagaimana tiga golongan ini adalah golongan yang awal dimasukkan ke dalam neraka. Disebut inna awwalan nas, inna awwal, ada hak munafik, ada yang ini berkait sangat dengan kita yang duduk dalam perjuangan Islam. Yang tiga tu apa Ustaz? Yang tiga itu, yang pertamanya ialah golongan yang mati syahid, orang yang berjuang Islam. Dua, golongan yang alim, ulama. Tiga, golongan yang awal ini campur masuk neraka, ialah golongan yang kaya, dia bersedekah. Ketiga-tiga ini adalah orang yang mula-mula dicampakkan masuk dalam neraka. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kita tak baca kat orang ni tuan-tuan. Kita baca pada kita lah. Saya baca pada saya, tuan-tuan baca pada tuan-tuan lah. Hadis ini diriwayatkan oleh diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini dia ditanya oleh penduduk Syam. Dia tanya oleh penduduk Syam. Dia kata, wahai Syekh, ceritakan pada kami hadis yang kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sekali apa yang nak dengar ni benda besar. Qala na'am, jawab Abu Hurairah, ya. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah berkata, inna awalan nas, sesungguhnya awal-awal manusia, yuqda yaumal qiyamah, yang dipanggil awal, diadili pada hari kiamat, adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid dihadapkan di hadapan Allah dan diperlihatkan kepadanya segala kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu dia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Allah tunjuk pada dia rupa parasnya yang segak, yang gagah, kuat dia ni, sihat. Tuhan kata, apa engkau buat dengan nikmat itu? Lalu orang yang mati syahid itu menjawab, aku berjihad semata-mata kerana engkau sehingga aku mati syahid. Allah berkata, kazabta, engkau dusta, engkau berperang, berjihad supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Memang orang dah puji kamu, dah sanjung kamu. Lalu, hei malaikat, diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya yang menghadap ke bawah, lalu dilemparkannya ke dalam neraka. Wal-iyazubillah.
Ni orang berjuang Islam. Dua. Dalam hadis tak sebut dua, dia sebut berikutnya. Orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka dia pun mengakuinya. Dia kata, ya Allah, memang itu nikmat Kau beri pada aku, ya Allah. Kau beri aku jadi cerdik, belajar sana, belajar sini, sehingga aku jadi alim, pandai, baca Quran dan sebagainya. Dan engkau baca dikatakan tentang dirimu, orang dah puji, dah sanjung kamu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyerik atas muka orang itu dan melemparkannya ke dalam neraka. Wal'iyyazubillah. Kemudian berikutnya diadili orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka dia pun mengenalinya, mengakuinya, mengiktirafnya. Ya Allah, memang Kau beri aku harta, beri saham, beri itu. Ya Allah, betul. Tuhan tanya dia. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang Kau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata kerana Engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang yang dermawan, murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Orang puji, orang sanjung kamu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyerik badannya di atas mukanya yang terbalikkan, ditelingkup ke bawah, dihering dan melemparkannya ke dalam neraka. Sahabat sekalian, kalau kita nak masuk syurga Allah, kalau dapat, biar kita mati syahid, jiwa raga kita. Kalau dapat, kita sanggup korban harta benda kita. Kerana nak masuk syurga itulah yang Allah nak. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang yang beriman. Beli apa? Jiwa raganya, hartanya. Balasannya ialah syurga. Hak dalam cerita ini, orang itu memang berjuang, mati syahid dia. Orang itu memang dia berdakwah ke hulu ke hilir, kan? Orang alim, tok guru. Orang itu memang dia sanggup berkorban, dia punya harta bendanya. Tapi orang itu dicampak awal masuk neraka, mendahului manusia lain. Sahabat sekalian, hadis ini dimuatkan oleh Imam Muslim dalam kitab mana? Babul Imarah, bab kepimpinan. Bab nak jadi ketua, bab nak jadi pemimpin. Tak kira lah pemimpin bahagian ke, pemimpin kawasan ke, pemimpin daerah ke, pemimpin masjid, surau ke. Ya Allah, Syekh. Imam Ahmad bin Hanbal memuatkan dalam kitabnya Musnad Ahmad dan An-Nasa'i dalam bab mana? Babul jihad, bab perjuangan. Memang betul sahabat-sahabat sekalian. Kita nak memimpin supaya kita boleh memerintah. Memang betul. Memang kita terlibat di situ. Kita dah bincang panjang dah. Tajuk kebajikan yang paling besar ialah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Memang kita sebut. Kalau orang tanya kita, memang kau nak ke Putrajaya? Ya, kami nak Putrajaya sebab kami nak melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Ya, memang betul dah, tak dinafikan. Kita tak tinggal hukum Allah, kita akan bawa sekali. Tapi kita nak ke situ kena menang. Berkait soal imarah. Menjadi pemimpin, menjadi ketua, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, pemimpin negeri, pemimpin daerah. Maka di situlah letaknya apa dia?
jagalah niat kita masing-masing. Di situlah. Jagalah niat kita masing-masing. Kesimpulannya apa? Bawah tu. Kesimpulannya, para muhaddisin. Muhaddisin maknanya ulama-ulama hadis. Sepakat mengatakan sifat riya, menunjuk-nunjuk, takabur, sombong, dan ingin menarik perhatian manusia. Supaya orang sanjung aku, orang puji aku, orang angkat aku, orang masyhurkan aku. Allahu Akbar. Para muhadis sepakat mengatakan sifat riya, menunjuk-nunjuk, takabur, sombong, dan ingin menarik perhatian manusia terhadap sesuatu amal kebaikan, amal kebajikan, atau amal ibadah akan mendatangkan kerosakan kepada amalan tersebut. Amalan tersebut tak diterima oleh Allah, walaupun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, marilah pada malam ini kita yang sama-sama duduk dalam perjuangan Islam, dalam parti Islam se-Malaysia, kita kena betul-betul jaga benda ini. Supaya apa? Kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ni kalau kita tak jaga betul-betul, sahabat sekalian, dia akan jadi penyakit. Iblis jadi kafir kerana takaburnya dan kerana ego dia. Kerana sifat ananiyah, sifat keakuan iblis itulah menyebabkan iblis jadi kafir. Talut hampir-hampir membunuh Nabi Daud alaihi salam, walhal dia seorang pejuang yang hebat. Tapi hampir-hampir dia didatangi penyakit hubur riyasah, gila tamak kepada kedudukan pangkat. Hampir-hampir dia nak membunuh menantunya sendiri, Daud alaihi salam. Cerita Talut. Tapi dia insaf kemudiannya. Sahabat sekalian, marilah saya sendiri sekali lagi saya sebut, kita jaga amal-amal kita, khususnya di sepanjang kita akan menghadapi bulan yang menjanjikan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan keampunan Allah Ta'ala itu akan membawa kita mendapat redha Allah, membawa kita ke syurga Allah, membawa kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nak bertemu Allah macam tadi jugalah, kena sabar banyak. Kalau susah, sabar. Kalau senang, cepat, ada 2 minit lagi. Kalau susah, sabar. Kalau senang, syukur. Bawalah dalam hidup kita begitu. Susah-susah kita berjuang, sabar. Sabar. Kalau kita menang, bersyukur kepada Allah. Itu yang diajar oleh Islam. Dan kita jangan lupa, dalam perjalanan kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala ini, syaitan di luar kita tak pernah duduk diam. Hawa nafsu yang duduk dalam diri kita tak pernah diam. Dan satu lagi ialah musuh kita, khususnya al-maghdub ad-dhalin, terdiri daripada Yahudi Nasara ataupun golongan munafik ataupun golongan kufar yang khianat kepada Islam, yang nak memerangi Islam. Maka jaga-jaga mereka juga tak duduk diam untuk khianat kepada kita, mengkhianati perpaduan kita, mengkhianati keutuhan kita yang duduk dalam jamaah Islam, dalam parti Islam. Kena jaga. 3 ni, satunya syaitan, iblis, 2nya hawa nafsu, 3nya dalam bentuk manusia tadilah al-maghdub ad-dhalin. Jaga-jaga sahabat sekalian, kerana kita dalam perjalanan nak bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya berhenti sekadar itu pada malam ini, tepat pukul 9, 1 jam cukup. InsyaAllah kita bertemu akhir Ramadan, tapi saya tak ada jaminan. Sebab akhir 30 hari bulan tu saya takut saya tak sempat sampai ke sini. Kalau ikut jadualnya dalam perjalanan dari Madinah ke sini, takut tak sempat sampai. Tapi buah dalam jadual tu 30 hari bulan tu sinilah. Takut dia terlewat je habis. Jangkaan 30 hari bulan tu 3 petang. Sempatlah sangat kalau malam tu sini. Kok dia lewat delay ke? Tengok keadaan. Kok mana standby lah malam tu. 30 hari bulan Jun. Puasa yang ke berapa Allah alam lah. Doakan saya selamat pergi untuk umrah Ramadan sekali dalam sejarah hidup ini. Dan kalau saya ingat tuan-tuan, saya doakan untuk tuan-tuan sekali insya-Allah. Ramai hak ingat muka-muka ni, tapi nama ramai tak ingat juga. Tak apa, saya ingat Haji Alim, Haji Hilmi, Haji Raimi semua, Haji Yusuf Mbong, saya ingat saya doa insya-Allah. Jadi sekadar itulah pada malam ini. Terima kasih banyak. Sebarang terkasar bahasa sepanjang saya berkuliah sini, mohon banyak-banyak maaf. Ada sebarang kesilapan, kesalahan dalam saya berkuliah, tuan-tuan telefon saya 019-918-8181 untuk menegur saya dan memperbetulkan kalau ada kesilapan. Kita akan betulkan balik. Jadi itu saja. Kalau tuan-tuan tanya syarikat saya, itu nama syarikat saya, Double Vision Tijarah. Makna apa dia? Perniagaan yang ada dua vision. Vision apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu syarikat yang saya daftarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Double Vision Tijarah. Tijarah tu maknanya perniagaan. Jadi sekadar itu, terima kasih banyak pada semua. Di belakang itu khusus untuk fi sabilillah. Duit tuan-tuan kau dapat 1,000 itulah yang akan sampai kepada perjuangan kita yang ada di Pahang. Tak termasuk hak di Rompin baru ni, tak termasuk. Itu tak termasuk hak Rompin, tak termasuk. Termasuk wallahu alam lah. Jadi sahabat sekalian, hak belakang itu kita khususkan untuk fi sabilillah, niat baik-baik lillahi ta'ala. Kita tangguh majlis, baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.